أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وإيمانا كاملا. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, direzekikan kita hidup lagi dan diberi kelapangan masa untuk pagi ni sampai dalam bab kenapa surah ni diberi nama surah Al-Hajj. Dalam dua muka ni kita bicarakan sikit, taklah banyak sangat kafiatnya. Sikit sebanyak cerita pasal pensyariatan haji dan juga cerita perihal korban dan haiwan-haiwan. Sikit je. Dikumpulkan dah hadis-hadis surah-surah lain, kafiat-kafiat seterusnya bab haji ni. Ini insyaAllah 24 sampai 30 penerbit memilih tajuk seruan untuk mengerjakan haji. Haji zakat antara rukun-rukun Islam yang mana tidak difardukan melainkan mampu. Berbeza dengan solat, berbeza dengan yang lain-lain. Solat kok mana pun kena solat. Puasa kalau tak mampu, uzur, sakit, musafir, tak payah puasa. Haji gitu juga, tak mampu, tak payah haji. Tapi kita ni, ulama-ulama dah bincang, terangkat fardu ain kita berhaji itu ialah dalam mana usaha kita untuk mendaftarkan diri nak pergi Mekah tu. Ni semua dah daftar. Amirul dah daftar? Dah daftar belum? Dah. Bagus. Teruna zaman sekarang ni kena macam tu lah. Awal-awal. Saya dulu dah tua dah, bos sibuk daftar. Jadi sebab tak dah terlambat sangat masa zaman dulu. Daftar anak sekarang 50-60 tahun. Kalau daftar lewat-lewat 100 tahun nunggu. Tahulah dapat ke tak dapat. Jadi terangkat dah. Dapat tak dapat pergi haji tu dah terlepas pada kita selagi mana kita mendaftar haji. Itu satu bab lah. Umrah beza pendapat. Ada yang mengatakan umrah tu wajib bila mampu. Jadi bila mampu pergi umrah dulu. Wallahu a'lam, sikit sebanyak hari ni 24 sampai 30 bab seruan mengerjakan haji. Kita jumpa juga semalam, kita dah tutup bahagian bagaimana Allah menjanjikan syurga yang mengalir di bawahnya berbagai kenikmatan, dipakaikan dengan mutiara, sutera dan sebagainya. Ayat 24 tu penutup cerita semalam kan. Dan dibacakan hadis bagaimana kita dipakaikan dengan sutera yang maha lembut, mutiara yang sangat cantik, memenuhi setiap anggota kita yang bersinar dengan wuduk. Begitu. Diceritakan bagaimana juga azab yang amat seksa untuk mereka yang tak nak dengar perintah Allah untuk mentauhidkan Allah. Tak nak dengar perintah Allah dan Rasul, habis. Tak ada cerita lain dah. Hari ini kita masuk bab kafiat. Sedikit sebanyak bab kafiat mengerjakan haji. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 24 sampai 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك برجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تقثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Terjemahan. Dan mereka diberi petunjuk dengan ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula ke jalan Allah yang terpuji. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang yang menghalang manusia ke arah jalan Allah dan ke Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang daripada luar, dan sesiapa sahaja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk menunaikan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau menunggang setiap unta yang kurus. Mereka datang daripada segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan kepada mereka berupa hewan ternakan. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara dan fakir. Maka 52. Hari raya haji dan hari tasyrik iaitu tanggal Mira, 10 Syawal. cuba rapat sikit mulut tu dengan mic tu. Tak berapa jelas lah. Kalau saya lah, orang lain jelas. 52. Hari raya haji dan hari tasyrik iaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan azam-azam mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tu yang berkubur. Nota 543. Yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran di sini ialah memotong rambut, memotong kuku dan sebagainya. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hormat itu yang terhormat. Hormat untuk pada ayat ini adalah bulan Muharram. Bulan haram, yakni Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, tanah haram dan makam Ibrahim. Maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya, dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembelihan berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta. Boleh minta orang lain tolong baca sebab tak jelas. Yana tolong baca. Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Wa'adzin dan serukanlah finnasi bil hajj kepada manusia untuk mengerjakan haji
Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke puncak bukit Abu Qubais lalu berseru, "Hai manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah membina Baitullah dan dia telah mewajibkan kamu untuk melakukan haji. Maka sambutlah seruan Tuhanmu ini." Lalu Nabi Ibrahim menolehkan wajahnya ke kanan dan ke kiri, serta ke arah timur dan ke arah barat. Maka menjawablah semua orang yang telah ditentukan baginya dapat mengerjakan haji daripada tulang-tulang sulbi kaum lelaki dan rahim-rahim kaum wanita sambil mengatakan, Labbaik, labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik. Artinya, Ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Sedangkan jawapan daripada amar perintah yang di muka tadi ialah Ya'tu karijalan. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Lafaz rijalan adalah bentuk jamak daripada lafaz rajilun. Wazannya iaitu polanya sama dengan lafaz qaimun yang bentuk jamaknya adalah qiyamun yang artinya berjalan kaki. Tafsir Ibnu Kathir. Firman Allah, dan serulah manusia mengerjakan haji, iaitu serulah dan ajaklah manusia untuk mengerjakan haji ke rumah yang telah kami perintahkan kepadamu untuk membinanya. Diceritakan bahawa Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku dapat menyampaikannya sedangkan suaraku tidak dapat menjangkau mereka?" Allah berfirman, "Serulah dan kami yang akan menyampaikan." Maka Ibrahim berdiri di makamnya, ada yang mengatakan di atas sebuah batu, ada yang mengatakan di atas bukit Safa, dan ada pula yang mengatakan di atas gunung Abu Qubais. Ibrahim berseru, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan sebuah rumah, Baitullah, maka berhajilah kepadanya." Dikisahkan ketika itu gunung pun tunduk dan suara itu sampai ke pelusuk bumi. Allah memperdengarkan suara itu kepada bayi yang masih dalam kandungan ibunya dan yang berada di tulang sulbi ayahnya. Semua makhluk yang mendengar suruhan itu berupa batu, pasir dan pohon serta mereka yang telah diwajibkan oleh Allah untuk berhaji sampai hari kiamat menjawabnya, "Labbaik Allahumma labbaik." Itulah intisari riwayat Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan ulama salaf yang lainnya yang disajikan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim secara panjang lebar. Firman Allah, "Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau menunggang setiap unta yang kurus." Mereka datang daripada segenap penjuru yang jauh. Di antara para ulama ada yang berpendapat berlandaskan ayat ini bahawa pergi haji berjalan kaki lebih utama bagi orang yang mampu melakukannya daripada menaiki kenderaan kerana Allah mendahulukan berjalan kaki dalam penyebutannya. Maka hal ini menunjukkan perhatian yang besar, kuatnya tekad serta gigihnya maksud mereka. Tetapi mengikut pendapat majoriti ulama bahawa haji dengan berkenderaan lebih utama kerana mengikuti perbuatan Rasulullah. Baginda melaksanakan haji dengan berkenderaan padahal ketika itu baginda dalam keadaan yang sangat kuat. Firman Allah, mereka datang daripada segenap penjuru yang jauh, iaitu daripada tiap-tiap jalan seperti pada ayat lain dinyatakan, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas. Surah Al-Anbiya ayat 31. Kandungan ayat ini sama makna dengan firman Allah ketika mengkhabarkan tentang Ibrahim yang berkata dalam doanya, "Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepadanya." Oleh itu, setiap Muslim pasti sangat merindukan dapat melihat Kaabah dan tawaf di sana. Seluruh manusia akan hadir daripada pelbagai penjuru dunia ini. Riyadhus Salihin. Allahuakbar. Kita tangguh sekejap. Tengoklah bagaimana dikhabarkan ketika baginda Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru haji, siapa yang tunduk? So boleh kata semua makhluk lah dikisahkan ya. Bila dikisahkan tu maksud dia wallahualam lah, kita terimalah juga pandangan ulama tu. Dikisahkan ketika itu gunung pun tunduk, suara itu sampai ke pelusuk bumi. Allah memperdengarkan suara itu kepada bayi yang masih dalam kandungan ibunya dan yang berada di tulang sulbi ayahnya. Semua makhluk yang dengar seruan itu berupa batu, pasir dan pohon serta mereka yang telah diwajibkan oleh Allah untuk berhaji sampai hari kiamat. Jawabnya, kami datang insya-Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Itulah betapa besarnya seruan haji menjadi salah satu teras daripada rukun-rukun dalam Islam ya. Itu satu bab haji. Kemudian kita tengok kat situ Allahumma salli ala Muhammad. Baitullah tu sebelum ni kita dah jumpa dah bagaimana dalam surah apa Nabi Ibrahim buat Baitullah. Surah Al-Hajj pun ada, surah
Al-Baqarah, surah Al-Baqarah yang doa Nabi Ibrahim tu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim tu, dan doa-doa seterusnya tu. Sebuah hadis kita cerita sikit bagaimana bila dijadikan Baitul Atiq. Baitul Atiq tu salah satu nama untuk Kaabah. Kenapa dipanggil Baitul Atiq dalam hadis? Menyatakan Baitul Atiq itu kerana Kaabah ni tak pernah satu rumah ibadah tak pernah ditewaskan oleh tentera-tentera yang zalim. Tak ada lagi. Belum ada lagi, ya. Akhir zaman je nanti akan ada satu masa Kaabah tu runtuh, ya. Wallahu a'lam, kata salah saya, ya. Jadi Baitul Atiq ni dibina pada masa bila? Kalau kita tengok sebuah hadis riwayat Abu Zar. Abu Zar siapa tahu Abu Zar apa lakab dia? Kaum apa Abu Zar? Famous ni kan? Mati bersorangan, pada pasir dengan isteri dia miskin, kain kapan pun tak ada. Tapi dia kata jangan bimbang. Letak je aku kat tempat laluan orang, saya akan ada orang menguruskan dia. Sahabat datang dengan gerombolan menguruskan dia, menguruskan mayat. Kan? Sahabat kata maka benar dah kata Abu Zar ni dalam hadis Rasulullah SAW, dia akan hidup sendirian, mati sendirian. Tapi dimuliakan, dia punya jasad dia, mayat dia, kemudian dia mati dengan disempurnakan oleh para sahabat yang lain. Abu Zar Ghifari. Ghifar, kaum Ghifar, ya. Dia datang ambil syahdan Rasulullah hantar dia balik untuk berdakwah kepada kaum dia. Banyaklah cerita Abu Zar ni. Syadid dalam beberapa fatwa dia. Sampai pada zaman Osman dipisahkan, tak boleh campur sangat dengan orang sebab dikeras sangat pandangan dia. Antara pandangan dia keras, saya sudah cerita kan, antara fatwa dia yang keras ialah dia kata berdasarkan ayat Quran dan surah Taubah mengatakan neraka tempat orang yang tidak membelanjakan harta, maka dia kata itulah sebab, itulah fatwanya, dia kata dalil mengatakan harta ni tak boleh simpan. Ambil nafkah diri dan keluarga, lain sedekah. Dia memang macam tu. Dia perhabis semua. Dan dia marah orang lain yang tak buat macam tu. Abu Zar kata, kenapa Abu Zar? Sebab hadis ni. Hadis riwayat Abu Zar berkenaan kat mana? Bila masa Baitul Atiq tu dibina. Ia bertanya, aku bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Ni hadis sahih, dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali diletakkan di bumi? Beliau menjawab, yakni Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya kembali, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya, berapa jarak di antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Jadi kita dah tahu dah. Rumah Allah yang pertama ialah Masjidil Haram. Ya. Kaabah itu sendiri dibina oleh Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail. Kemudian 40 tahun selepas itu barulah Masjidil Aqsa. Ya. Dalam hadis ni disertakan sesungguhnya Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Bakkah yang diberkati. Bakkah itu salah satu nama Mekah. Bakkatul Mubarakah. Ya. Surah Ali Imran 96. Kemudian surah Al-Baqarah 125. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud. Itu dalam hadis itu dihimpunkan. Hadis Rasulullah dan 2 ayat Al-Quran mengatakan yang pertama dibina ialah Masjidil Haram, 40 tahun lepas itu Masjidil Aqsa. Siapa tahu bila Masjid Nabi dibina? Tahun bila? Tahun berapa hijrah? Soalan bocor ni tak boleh tak tahu. Tahu berapa hijrah Masjid Nabi dibina? Ini bukan soalan kebat. Dalam Masihi ni dalam 622 Masihi. Hijrah? Tak payah Google lah sayang. Masjid pertama dibina pada hari hijrah ialah Masjid Quba. Selepas itu Masjid Nabi. Tahu berapa hijrah? Tahun pertama. Tahun pertama hijrah. Awal-awal lah dah dibina kan. Pada sirahnya bagaimana Rasulullah SAW sampai di Madinah, berebut orang nak ajak datang tidur rumah dia, duduk. Baginda Rasulullah lepaskan dia punya unta kan. Sampai berhenti di rumah, saya lupa dah nama. Kat situlah dibina kan, sebelah rumah tu lah. Lepas tu
Dia Rasulullah SAW beli tanah tu, kalau tak salah beli dengan harga apa saya tak ingat dah. Kemudian didirikan Masjid Nabawi. Masjid pertama masa hijrah ialah Masjid Quba. Masjid Quba. Lepas tu masjid kedua Masjid Nabi. Masihi ni kata salah 622 Masihi lah. Masihi itu ialah pada tarikh dia dikira Masihi dia tarikh kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itu yang kita guna Masihi ni kan kelahiran. Kalau yang BC tu kalau prasejarah tu before Christ lah. BC before Christ. Tamadun purba dia datedkan dengan BC kan. BC tu before Christ. Sila sambung Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami sambil bersabda, "Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan kepada kamu untuk menunaikan ibadat haji. Oleh itu, tunaikanlah ibadat haji." Kemudian seorang lelaki bertanya, "Apakah tiap-tiap tahun ya Rasulullah?" Baginda terdiam beberapa saat hingga lelaki itu mengulanginya hingga 3 kali. Maka baginda pun bersabda, "Sekiranya aku menjawab ya, nescaya akan menjadi kewajipan tiap-tiap tahun dan kamu tidak akan sanggup melaksanakannya. Oleh itu terimalah apa yang kuberikan apa adanya. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa kerana mereka banyak bertanya dan berselisih dengan para nabi mereka. Oleh itu, jika aku perintahkan untuk mengerjakan sesuatu, laksanakanlah semampunya. Dan apabila aku larang kamu mengerjakan sesuatu, maka hentikanlah segera." Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberikan pelajaran yang pertama, bahawa pada dasarnya agama ini mudah dan menghilangkan kesulitan. Oleh sebab itu, manusia tidak dibebani oleh perkara yang dapat menganiaya dan menyulitkan dirinya. Yang kedua, hendaknya tidak mengajukan pertanyaan yang tidak berguna dan membuat kesan buruk bagi yang bertanya. Seandainya ditampakkan sebagaimana Allah SWT berfirman, "Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu." Yang ketiga, perintah agama sesuai dengan kemampuan. Larangan harus dicegah secara mutlak kerana mencegah kerosakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Yang keempat, kewajipan haji hanya 1 kali seumur hidup bagi yang mampu. Hadis Nabawi. Kalau kita tengok uslub bagaimana tata cara Rasulullah SAW mengajar. Dia ada satu kitab ulama kumpul uslub contoh tadi macam mana apa yang kita boleh belajar daripada cara Rasulullah mengajar orang, menyampaikan. Salah satu ialah mengelakkan daripada benda yang payah-payah. Senang-senang je satu. Kemudian cara kita nak belajar pula ialah jangan tanya soalan yang merepek-repek. Duduk dalam kelas jangan mengapu-apu tanya soalan. Jangan terlalu cepat nak bertanya soalan dan jangan nak tanya soalan yang merepek-repek. Bukan tak boleh bertanya. Bukan tak boleh tanya. Ada saya duduk pondok-pondok, memang tak tanya langsung. Memang tak boleh. Macam itulah lebih kurang. Padahal benda yang sepatutnya boleh tanya. Tuan Guru, dalil ni macam mana syarah? Boleh sebenarnya. Tapi ada yang agak keras, anak murid tak berani. Dengar je. Tapi Rasulullah boleh, tak ada masalah. Cuma daripada hadis ni kita boleh belajar satu, jangan tanya merepek-repek. Sebab takut diberatkan syariat tu kepada kita, itu satu. Tapi dibolehkan untuk dalam dunia pembelajaran, dibolehkan kita bertanya dengan beberapa perkara. Satu, memang betul-betul kita ikhlas tak faham, tanya. Kemudian kita nak minta penjelasan, boleh tanya. Kemudian walaupun kita tahu, tapi kita bertanya supaya kawan-kawan kita boleh ambil manfaat daripada penjelasan guru, pun boleh bertanya. Macam tu. Jangan kita bertanya untuk berlawan dengan guru. Itu tak boleh. Bertanya nak melawan guru, nak tunjuk aku pandai. Semalam baca Al-Quran Amazing, dalil dia macam ni. Baru baca Al-Quran Amazing satu keluar dalil dah. Macam mana ni Tuan Guru ni? Macam mana ni? Nak melawan Tuan Guru. Tuan Guru pun bawa 10 dalil lagi. Tak boleh. Kena baca dengan 10 hadis lagi. Baru boleh istinbat ulama keluar satu hukum. Macam tu Wallahualam. Jadi jangan kita ambil kata, tak boleh. Islam tak boleh tanya. Tak boleh. Memang kena tanyalah. Sebab tu uslub para sahabat datang kepada Rasulullah semua bertanya. Ada juga cara Rasulullah mengajar dengan bertanya. Tahu tak perkara ini? Sahabat orang cakap Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Jawablah Rasulullah. Padahal Rasulullah yang bertanya, kan? Wallahu a'lam. Siapa tahu satu ketika di mana orang yang bertanya, orang tu lah yang menjawabnya, kata betul. Ni soalan bocor juga ni.
Siapa tu? Dia datang duduk depan Rasulullah, berteleku lutut, bertemu lutut. Tanya Jibril Rasulullah apa alaihissalam. soalan. Jibril alaihissalam. Laju dia Ustaz Nurul. Orang kena lawan Ustaz Nurul ni dalam bab kelajuan menjawab. Jibril. Itu Jibril yang mengajar. Macam tu usulub dia bertanya juga. Wallahu alam, kita tengok bagaimana hadis yang mewajibkan kita untuk mengajarkan haji. Hadis Nabawi. Hadis Nabawi daripada Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Baginda bersabda, wahai manusia, telah diwajibkan haji ke atas kamu. Ibnu Abbas berkata, lalu Al-Aqra' bin Habis berdiri sambil bertanya, apakah setiap tahun, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, seandainya aku katakan itu, tentulah menjadi wajib. Dan apabila diwajibkan, kamu tidak akan melaksanakannya atau tidak mampu melaksanakannya. Sesiapa yang menambah, itu melaksanakan haji lebih daripada sekali, maka itu hukumnya tatawu, iaitu sunnah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis Qudsi daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berbangga diri kepada malaikat tentang orang-orang yang berhaji di padang Arafah sambil berfirman, lihatlah para hambaku, rambut mereka renyuk lagi berdebu. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam. Banyak lagi hadis-hadis penjelasan mengenai Allah Subhanahu Wa Taala berbangga dengan makhluknya yang mengerjakan haji. Itu bab pengkhususan haji, bab masuk bab manasik haji kan, kelakuan haji dan sebagainya, banyaklah kita jumpa. InsyaAllah saya doakan semoga ni sahabat-sahabat yang ada depan saya yang dengar ni direzekikan Allah untuk mengerjakan haji, umrah dan haji, insya-Allah. Sama ada bersekali atau berasingan pun tak mengapa, insya-Allah. Wallahu alam. Jadi boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat haji berapa kali? Sekali je. Tapi tidaklah disalahkan untuk buat haji berkali-kali. Tak boleh. Kalau orang tu dia mampu, tiap-tiap tahun dia nak pergi haji, boleh. Saya ada juga kenalan yang setiap kali haji, pergi haji. Sebab dia mutawif. Mutawif. Jelas saya, kau ni tak ada kerja lain. Pergi haji semua. Umrah setahun 5-6 kali, bawa orang. Haji pun pergi juga. Jadi rezeki dia lah tu. Kalau siapa nak, kena jadi mutawif lah. Wallahu alam. Besok kita masuk lagi bab haji ni. Masuk bab korban lah sikit-sikit. Bab korban, bab keikhlasan diri. Bagaimana segala-galanya bergantung kepada keikhlasan diri kita melaksanakan apa saja ibadah. Apa saja ibadah kepada Allah. Wallahu alam. InsyaAllah besok masuk bab korban. Penerbit pilih tajuk membaca basmalah sebelum menyembelih. Boleh ke sebelum sembelih baca basmalah? Tak boleh lah, kena baca bismillah. Saja je. Wallahu a'lam, insya-Allah. Besok kita sambung bacaan bersama kita. Sikit-sikit pun tak apalah. Pagi tadi saya duduk minum air. Orang ayah ni umur 83 tahun. Puan Mak saya panggil dia. Kat sinilah kampung ni. Rezeki pagi mensyarahkan bagaimana kebesaran lafaz subhanallah. Pagi tadi duduk dengan Mak, dia kata, duduk borak-borak dengan bini lepas subuh. Cerita bagaimana kebesaran Allah tu daripada kejadian rumah dia tu. Tengok ni dia kapal galang ni kita panggil galang. Tiang kita panggil tiang. Atap kita panggil atap. Tapi bila dah siap ni kita panggil apa? Rumah, dia kata. Begitulah dengan kebesaran Allah ni. Setiap satu ni ada kebesaran Allah. Pada tiang, pada atap, pada rumah. Dia tamsilkan kat situ kan. Bila rangkum-rangkum ni jadi alam. Jadi makhluk, jadi apa, segala-gala tu nampaknya kebesaran Allah. Masya Allah, itu tahap tauhid tinggi lah tu. Pak Cik ni, dah 83 tahun. Dia pemahaman dia mudah. Macam Arab Badui kan, Rasulullah SAW cerita, apa ni bab Allah nak sembah Tuhan ni macam mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah balik pergi dakwah kepada orang kampung kau kan. Mudah-mudahnya faham itu je. Insya-Allah. Saya sekalian kita kena ambil manfaat daripada pengalaman pokcik-pokcik ni. Pagi ni nak kongsilah. Seronok pagi ni. Bukan cik ni bukan ustaz, dia syarah mudah. Dia borak dengan mak cik dia kat rumah pagi tadi lepas subuh, tengok tiang galang bincang. Subhanallah. Sebab subhanallah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi pemahaman agama sebagaimana pak cik tadi dalam bab akidah
mentauhidkan Allah tadi ya, pada satu kata subhanallah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.